إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا ما شاء الله الخير كل من الله ما شاء الله لا تصف السوء إلى الله. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita bertemu sekali lagi dalam kuliah kita, iaitu kuliah fiqh muamalat. Kita bincang berkaitan dengan berkaitan dengan takaful. Berkaitan dengan takaful. Takaful ni bahasa mudah dia insurans lah. Bahasa mudah dia adalah insurans. Kalau siapa yang ataupun ada siapa yang panggil apa nama, tak puas hati dengan insurans. Semua insurans ni haram. Siapa-siapa yang pakai insurans ni semua haram. Betul, saya tak salahkan pun siapa yang kata macam tu. Sebab siapa pakai insurans memang haram pun. Yang pakai takaful je betul. Yang pakai takaful je betul. Sebab insurans adalah konvensional. Insurans adalah konvensional. Manakala takaful adalah risiko ataupun satu institusi yang menjalankan muamalat takaful, menjalankan insurans melalui sistem yang ada dalam Islam, mengikut sistem yang dah dipandukan oleh Islam. Cuma kat sini, kalau kita kata insurans, kalau macam mana, saya kata takaful lah, nanti takut tuan-tuan susah nak faham. Ada orang kata semua insurans ke takaful ke semuanya haram. Saya nak tanya, dekat sini ada buat, panggil apa nama tu, khairat kematian? Ada buat khairat kematian berapa? Sebulan ke setiap kali orang meninggal ke macam mana? Ke setahun sekali bayar? Setahun berapa kena bayar? RM10. 60. Setakat ni senang ke tak nak dapatkan RM60 daripada orang ramai? Daripada pecarum lah kita panggil. Senang ataupun susah nak dapat RM60 ni? Siapa yang tukang kutip? Dia kena cerita sikit ni kan, daripada tukang kutip. Tukang kutip ni yang biasa kena belasah ni. Dia pengurusi senang. Pengurusi apa nama, kena marah, kena kutuk, kena apa lagi, maki, semua kena ada kan? So yang kita panggil khairat kematian itu adalah takaful. Khairat kematian tu adalah takaful. Cumanya bila tuan-tuan keluar daripada Korea, keluar daripada Korea, maknanya berpindah dan sebagainya, tuan-tuan datang ke masjid ataupun jumpa pada AJK khairat kematian, minta pulangkan semula duit caruman yang tuan-tuan buat khairat kematian, RM60 setahun, RM60 setahun, RM60 setahun tu. Kalau dah 10 tahun dah berapa? Kalau 20 tahun dah duduk kat sini dah berapa? Dia ada beza kalau melalui masjid. Yang pertama, beza dia adalah tidak ada penambahan. Sebab masjid tak ada buat keuntungan. Masjid tak ada buat keuntungan. Jangan duk sibuk lah, takkan nanti tambah lagi kan, dividen ke apa semua. Ingat masjid ada jual benda ke? Ada buat investment masjid? Masjid tak ada buat investment tuan-tuan. Masjid hanya buat simpanan je. So bila bentuk simpanan, dia akan kekal RM60, RM60, RM60 ataupun kurang.
sebab digunakan untuk perkhidmatan. Ataupun inilah servis ataupun perkhidmatan tanam ke bumi kan, ke bumi, uruskan kematian dan sebagainya. So sama ada dia bertambah mengikut bilangan, mengikut jumlah yang setiap tahun yang dibayar tu, ataupun dia berkurang. Bila datang majlis kata tak boleh, tak ada, kita memang tak pulangkan balik, habis lah. Ini ada yang ni orang marah ni. Apalah aku bayar tak tahun RM60 bila aku keluar pada Korea minta tak dapat balik. Tak dapat balik duit tu. Itu kan dalam bentuk simpanan. Bagilah balik, aku tak pakai pun, belum mati lagi. Anak aku pun tak mati lagi. So isteri aku pun tak mati lagi. Apalah susah sangat orang nak bagi. So sebab itu masjid kena faham, bila dia buat itu, dia kena tahu proses dia, kena tulis syarat-syarat dia tu. Duit tidak akan dikembalikan balik. Ini adalah salah satu bentuk daripada dipanggil sebagai apa? Panggil sebagai apa dia? Tuan-tuan? Ya? Ya, sumbangan. Panggil lah bentuk-bentuk. Dia bagi lah dia punya term-term dia dan sebagainya. Dia kena buat betul-betul. Ada orang dia tak nak masuk. Dia tak nak masuk. Last kali kecoh, satu dunia dia kecoh. Dia kata tengok, orang Islam mati pun susah. Nak uruskan jenazah, itu pun kena bayar. Boleh diorang tak bayar kalau diorang kata diorang tak nak. Tapi bayangkan dalam keadaan kita meninggal mungkin pukul 11 pagi dan dia terpaksa balik pula untuk menguruskan jenazah kita. Itulah sumbangan-sumbangan yang kita bagi. Itu pun saya tak tahu kat masjid bagi berapa, saya tak tahu. Masjid bagi berapa. Ada orang tu ambil-ambil je, tak tengok pun berapa. Tak kisah pun, janji dapat duit minyak balik. Orang marah. Mahal sampai keluar dekat Facebook kan, sampai 2,000 ke nak apa, nak mati je. Nak mati pun kena belanja duit. Hidup susah, mati pun susah dia. Apa yang susah sangat? Sebab masjid dah buat khairat kematian. Pada zaman Nabi SAW, Nabi tak buatlah secara detail macam ni, tapi dipanggil sebagai tabung Al-Kans. Tabung Al-Kans. Tabung ini untuk membantu orang ramai yang dalam kesusahan. So kita buat sebab kita tahu pada masa kita meninggal macam-macam benda yang kita tak ada. Kita ada banyak duit. Saya cakap terang, ada orang ramai ada yang ada duit dan sebagainya, tapi dalam bank bila kita meninggal, kadang-kadang isteri tak tahu pun nombor ATM tu. Macam mana nak keluar duit? Sangkut semua benda. So dia akan jadi masalah. Keluarkan duit, sebahagian duit daripada yang ada kita ada untuk tujuan khairat kematian. Dalam masa yang sama, yang tadi kita kata sumbangan tadi itu adalah konsep tabarruat. Kita tabarrukkan duit kita bukan sahaja untuk diri kita, tetapi untuk orang ramai. Panggil sebagai takaful, iaitu kita sendiri dalam secara tak langsung itu kita membantu orang ramai. Kalau kita payah untuk memberi sedekah, khairat kematian itu salah satu daripada bentuk sedekah, iaitu tabarruat untuk menguruskan jenazah orang ramai, sahabat-sahabat kita, orang dalam kampung kita, dalam Korea dan sebagainya. So itu salah satu daripada ya. Jangan duk susah sangat. Orang Melayu ni dia payah betul lah. PIBG pun dia mengamuk, takaful dia mengamuk. Saya tak tahu apa ini benda yang dia tak mengamuk. Saya tahu kan payah sangat benda-benda ni. Jadi sama-sama tolonglah mana-mana orang yang duk anti dengan khairat kematian, menyusahkan dia lah apa semua. Ada tempat yang saya dengar cerita sampai orang yang minta ke rumah-rumah tu minta duit khairat kematian, diorang ni dibagi berus gigi dengan ubat gigi, suruh jual. Dia kata jual lah ni, asyik minta je dia kata kan, pergi jual, dapat lah duit. Orang tu pula dibaginya benda tu suruh menjual. Orang tu diarahkan untuk minta engkau ni masuk khairat kematian. Ada setengah tempat tu macam tuan-tuan bayar RM60 setahun, ada setengah tempat tu dia bayar RM5 je sebulan, RM10 sebulan. Kan?
So benda-benda macam tu lah yang kita risau. Bila meninggal, mulalah tuduh masjid, nazir, pengurusi tak buat kerja, makan duit masjid. Apalah masjid makan duit ni apa semua ni kan. Orang-orang surau, orang masjid semua ni tak reti menguruskan kan. Anak saya meninggal dan sebagainya, tak ada seorang pun nak tolong. Semua datang, semua nak semayang kan, tapi tak ada siapa yang nak bantu untuk uruskan sampai pengumbian. Siapa nak bayar? Mana duit datangnya? Kalau masjid kaya, insya-Allah masjid akan bantu. Tapi kalau masjidnya duit pun cukup-cukup makan, itu akan jadi masalah dalam pengurusan jenazah. So faham-fahamlah. Jangan ni. Baik, kita tengok. Industri takaful Malaysia telah menyaksikan pertumbuhan yang pesat sejak awal pertumbuhannya pada tahun 1984. Industri ini telah berkembang daripada industri yang terdiri dari pengendali takaful tunggal untuk menjadi industri yang berdaya maju. Hari ini, takaful merupakan industri yang penting dalam sistem keuangan Islam. Menurut laporan Bank Negara Malaysia yang terkini, industri takaful mengalami purata kadar pertumbuhan sebanyak 27% daripada segi sumbangan ataupun caruman bersih antara tahun 2005 hingga 2012. Perkataan takaful berasal daripada kata kerja bahasa Arab iaitu kafala yang bermaksud saling menjamin. Oleh itu, pakatan yang melibatkan sekurang-kurangnya antara dua pihak yang sama-sama bersetuju untuk menjamin satu sama lain sekiranya berlaku kehilangan ataupun kerugian sebagai akibat daripada ditimpa bencana, menakrifkan istilah takaful. Maksud takaful adalah jaminan. Bila kita masuk takaful, saya masuk takaful, saya carum dalam satu syarikat ni. Contohnya masjid ada buka khairat kematian kan. Tuan-tuan masuk. Maknanya tuan-tuan menjamin keamanan semua orang yang terlibat dalam caruman. Apa maksud menjamin? Maksudnya kalau orang ini meninggal, duit tuan-tuan akan digunakan pada diorang. Orang ni pun sama juga. Semua yang masuk ni. Ini dipanggil sebagai tabarru'at ni. Tuan-tuan ingat senang kita nak bagi duit kat orang. Main suka hati bagi duit kat orang. Orang datang kat kita minta sedekah pun payah kita nak bagi sedekah kat dia. Saudara-saudara kita accident, pergilah jenguk accident. Buah pun tak beli. Apatah lagi kita nak bagi duit. Ingat senang. Itu saudara-saudara yang rapat tu tuan-tuan. Pun kita tak buat macam tu, apatah lagi orang luar. So inilah salah satu cara untuk kita memberi jaminan kepada orang ramai ataupun penduduk sekeliling Korea kita, ahli Korea kita. Kita membantu diorang dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai takaful. Menurut Akta Perkhidmatan Keuangan Islam 2013, takaful bermaksud suatu pengaturan yang berdasarkan saling membantu di mana peserta takaful bersetuju untuk menyumbang kepada kumpulan wang bersama yang memberi manfaat keuangan bersama yang boleh dibayar kepada peserta takaful ataupun waris mereka apabila berlaku keadaan-keadaan yang telah dipersetujui terlebih dahulu. Jadi takaful dekat dalam masjid ni kita panggil khairat kematian, dan khairat kematian ini khas kepada ataupun khas untuk urusan jenazah daripada awal sampai akhir, termasuklah solat dan sebagainya. Tetapi kalaulah kita kata masjid kata nak buka satu lagi takaful, nak buka satu lagi untuk membantu penduduk Korea yang mana yang ditimpa musibah, contohnya mana-mana yang ditimpa musibah, kita bantu dalam bentuk tabungan ni, takaful, kita panggil takaful. Biasa orang panggil tabung lah kan. Tapi kalau tuan-tuan buat tiap-tiap bulan, setiap tahun tabung tu digerakkan dan sebagainya, itu dipanggil sebagai takaful lah. Cumanya bila kalau tak dibuat secara bersistem, dibuat macam biasa, tabung ni terpulang pada orang ramai. Dia bagi ataupun tak,
Cuma kalau kita buat dalam bentuk yang bersistem, orang-orang yang mencarum ada nama dia, orang yang tak mencarum tak ada nama dia. Maka yang dibantu adalah pencarum, peserta yang terlibat. Peserta yang tak terlibat, orang yang tak terlibat tak dibantu. Itu kena fahamlah dari sudut penabungan ataupun kita panggil sebagai takaful. Biasanya kita buat dekat masjid-masjid ni kita buat tabung, bukan takaful. Sebab kalau nak buat takaful betul-betul bentuk dia dan sebagainya, kenalah register dengan Kementerian Kewangan. Tak boleh buat macam tu lah. Kalau tidak nanti tuan-tuan salah sebenarnya. Boleh dikira salah meminta duit daripada orang ramai, mengambil duit daripada orang ramai, mengambil deposit. So yang itu salah. Falsafah dan konsep takaful. Pada dasarnya sistem takaful adalah berasaskan saling bekerjasama, bertanggungjawab, jaminan, perlindungan dan membantu dalam kalangan para pesertanya. Amalan yang sama boleh dilihat dalam amalan Al-Aqilah di bawah alat kebiasaan suku bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, di mana seorang pembunuh dikehendaki membayar wang ataupun diat sebagai pampasan kepada keluarga si mati. Doktrin ini telah dibenarkan oleh Nabi. Nak dekat PRU akan datang, PRU nanti ada akan keluar balik pasal hudud. Dan tuan-tuan akan ingat hudud. Biasanya orang masyarakat Islam di Malaysia ingat kapan bahawa undang-undang Islam tu hanya ada satu saja, hudud saja. Qisas tak ada, ta'zir tak ada. Kalau terlepas pada hudud, habislah, tak ada benda. Padahal kita ada ta'zir. Itu kena faham betul-betul. Jadi masalah pembunuhan letaknya pada qisas. Pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja, bunuh saja-saja lah. Dia bunuh saja-saja. Bunuh. Kenapa kau bunuh? Memang aku nak bunuh dia, aku tak puas hati dengan dia dan sebagainya. Itu sengajalah. Dia ada dua. Dia punya hukuman dia, sama ada dia dibunuh ataupun dikenakan diat. Bergantung kepada waris, sama ada memaafkan ataupun tak maafkan si pembunuh. Kalau waris memaafkan si pembunuh, maka pembunuh kena bayar diat, denda. Kalau waris tidak memaafkan si pembunuh, maka pembunuh dikenakan hukuman bunuh sampai mati. Itu kena faham. Kalau dia waris memaafkan si pembunuh, maka pembunuh kena bayar diat. Kena bayar diat. Ini dipanggil sebagai sistem Al-Aqilah. Itu saya pelik. Orang tak nak ni kan, tak nak buat sistem undang-undang Islam ni. Bukan semua orang ada insurans, tuan-tuan. Bukan semua orang ada insurans. Kena bunuh. Dia kena bunuh. Kemudian mahkamah ambil dan sebagainya, bunuh dia balik tanpa perlu merujuk kepada waris dan sebagainya. Itu saya tak nak campur tangan lah. Tapi andai kata si waris ni fikir dia tak ada duit dan sebagainya, dia memaafkan si pembunuh, maka dia dapatlah diat. Berapa diat ni? Diat membunuh ni tuan-tuan memang maksimum 100 ekor unta. 100 ekor unta. Maksimum dia 100 ekor unta. Diat membunuh, apa sahaja membunuh. Sengaja, tak sengaja, menyerupai sengaja, 100 ekor unta. 100 ekor unta. Cuma membunuh dengan sengaja, dia memang sama ada dia kena bunuh ataupun dia kena bayar diat. Dia ada dua. Tapi pembunuhan tak sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dia terus kepada diat. Cuma akan dia bawa mahkamah siasat dulu dan sebagainya. Kalau hakim kata ini adalah pembunuhan tak sengaja, diklasifikasikan pembunuhan itu sebagai pembunuhan tak sengaja, terus kepada diat. Dia tak ada nak kena bunuh balik, tak ada. Dia memang kena diat terus. Pembunuhan sengaja sahaja yang ada dua. Iaitu dibunuh ataupun kena diat. Bayangkan tiga-tiga bentuk ni, ada setengah pendapat dalam mazhab Syafi'i ada 3 saja jenis pembunuhan. Dalam mazhab lain ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Imamiyah sebagainya ada yang lebih. So ada yang bagi kategori pembunuhan tu pembunuhan yang melalui mimpi, dia bermimpi dan sebagainya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada 3 sahaja. Pembunuhan sengaja, pembunuhan tak sengaja, menyerupai sengaja. Iaitu kalaulah dia tak sengaja, menyerupai sengaja, terus diat.
Kalau yang ini yang macam tadi kita bincang. 100 ekor unta tuan-tuan. 1 ekor unta berapa harga dia tuan-tuan? Berapa harga dia? Saya tak tahu. Saya tak tahu berapa. Baru ni saya tengok Australia dia nak tembak unta sebab dah mula ganggu penduduk setempat. Sebab yang kes terbakar hutan tu kan. Kalau dia bagi kat kita, bagi kat masjid, suruh masjid bela ke ternak ke kan, bagus juga tu. Mana tahu masjid Kampung Runcing Ulu nak minta. Tapi nak ternak kat mana kat sini ni? Siap-siap bulan kena curi dengan orang. Berapa 1 ekor? Saya tak tahu, saya minta maaf lah. Saya tak tahu berapa harga. 7,000 kot. Berapa? 5,000 ada? Tak juga, sebab lembu pun dah 5,000 kan. Berapa? Belas-belas ribu. Itu 1 ekor unta tuan-tuan. Darab 100. Berapa juta tu? 1 point berapa juta? So itu adalah nilai pampasan kepada waris. Bayangkan yang dilanggar tadi itu adalah seorang suami yang dia bekerja, isteri tak bekerja. Mati suami tadi tu dan isteri dapat pampasan 1 point berapa juta. Berapa juta dapat? Itu adalah nilai pampasan dia. Itulah takaful, itulah insurans. Bukan semua orang ada duit nak buat insurans tuan-tuan. Insurans sekarang ni, hari ni harga dia 100. 2 tahun depan dia naik pula 100 lebih jadinya. Siapa yang ada itu tengok 2 tahun lepas dah mula naik. Sekarang ni kita dah mula bayar yang mengikut yang standard 2 tahun lepas lah. Tak tahu lagi bila nak naik ni. Kan janji dulu 100, 150, 150. Sekarang dah jadi 180 lah dan sebagainya. Bukan semua orang ada duit tuan-tuan. Bukan semua orang ada duit. Kita kena faham. Pada zaman Nabi SAW yang dibuat ini, dia memikirkan pampasan yang patut dapat pada waris, ahli waris, balu dan sebagainya, pada anak-anak yang akan menderita. So ini yang kita buat. Ini ada dalam Islam. Sama juga. 1 dinar bersamaan berat 4 gram emas 916. Dinar, kalau tuan-tuan nak tulis ni, susah nak cari benda ni, kiraan dia ni. Tuan-tuan cari memang tak jumpa. Susah nak jumpa. Satu dinar, kalau kita nak kira diat, nak kira nak tukar diat unta kepada duit Malaysia. 1 dinar bersamaan beratnya adalah 4 gram emas 916. Emas 916, 1 gram sekarang ni berapa harga dia? Naik lah kan? 400 tu. Mahal tu. Satu gram emas 916. Perempuan ada yang tahu? Lelaki ni dia sensitif sikit nak pergi tengok ni. Allergic sikit nak pergi tengok. Pergi kedai emas pun allergic tu. Lalu tu dah bergerut muka tu. Berapa? 200? Oh dia dah ni balik dah. Sebab tak silap saya bulan lepas dia ada sampai naik 230. Kemudian dia ni dah turun balik ke 200 balik. Sebab tahun lepas dia jadi tahun lepas lah. Tahun lepas sebelum ni dia 180 semua kan. Lepas tu dia naik, sekarang ni tinggi ni 200. Okey, 200 1 gram. Darab 4 gram. Sebab dinar kan 4 gram. Darab 4 gram berapa? Ya? 800. Darab 100. Darab 1000 dinar. Darab 1000. 800 darab 1000. Berapa? Takkan 400,000? 800,000. Itu adalah nilai ditukar kepada duit RM Malaysia. Berapa banyak tuan-tuan? Orang tak nampak ni. Ni orang tak nampak ni. Bayangkan orang yang dilanggar. Orang yang tengah bawa kereta, tengah bawa motor, dilanggar dengan tak sengaja. Cedera dia. Cedera patah kaki ke dan sebagainya. Dia akan dibayar juga diat sebab dilanggar dengan niat tak sengaja.
Mencederakan anggota badan, membunuh, semuanya masuk dalam kategori kisos. Semua dapat pampasan. Semua dapat pampasan. Kena bayar 800,000. Kan? Tapi kalau cedera patah kaki, tak adalah 800,000. Seronok kita. Setiap hari suruh orang langgar kaki kita. Langgar lah kan. Jadi macam Cina tu kan. Biar orang langgar dia kan. Kadang-kadang tu dia pergi tarik pula motor tu, langgar dia. Tengok dekat ni kan. Sebab dia orang nakkan pampasan. Seronok semua orang. Tak adalah. Dia tengok pada keadaan luka. Sebab itu benda-benda ni kalau nak bincang dia agak susah. Sebab kita tak ada dia punya standard dia. Sebab bila jatuh, orang langgar kita jatuh, luka ni ada macam-macam tahap dia. Kan? Macam kulit kita ni ada yang kulit, lepas tu ada epidermis ke apa semualah. Kan? Ada yang nampak tu kan. Saya tak tahulah dia ada berapa layer tu kat kulit ni, baru sampai ke daging. Kalau luka tu tahap atas saja, mungkin dalam 5 ekor. Tengok pada kecil ke besar dan sebagainya, mungkin 5 ekor unta. Jadi kalau nak tukar kepada duit Malaysia, yang RM800 tadi tu, sebab kita dah dapatkan 4 dirham kan. 1 dirham bersamaan 4 gram emas 916. Harga dia adalah 800 gram. Nilai dia adalah 800 gram. 800 gram pula. RM800 Malaysia. Darab dengan 5 ekor. Dah dengan 5. Dah dengan 5. So dapatlah harga dia. Untuk luka yang mungkin kecil dan sebagainya. Luka yang besar, saya tak tahu nak cerita macam mana dengan tuan-tuan. Saya tak tahu. Saya tak tahu nak cerita apa. Jadi saya minta maaf lah. Tapi setiap itu semuanya ada pampasan. Itu dipanggil sebagai takaful. Jadi saya harap tuan-tuan faham kenapa orang tuntut undang-undang Islam ni dibuat. Sebab bukan semua orang. Kadang-kadang kita kesian. Tengok berapa banyak kes yang orang duk kutip sampah lah, yang majlis pemandaran tengah ni kan, dekat tepi jalan tu sebagainya, dia dilanggar dan sebagainya, tak dapat pampasan. Saya tak tahulah benda-benda tu dan sebagainya. So bila mati, yang paling sedih adalah waris si mati, yang tinggalkan anak dia, isteri dia yang tak bekerja. Ataupun yalah, kebanyakan tuan-tuan kebanyakan orang-orang yang tak berduit sangat ni, isterinya tak bekerja. Sebab isterinya kena jaga anak. Kalau bekerja, setakat gaji dia 1,000, nak letak anak dekat tadika, dah negatif lah tuan-tuan. Baik isteri dia berhenti dan dia jaga anak, suami saja bekerja. Kebanyakan macam tu. So inilah cara dia Islam membantu orang ramai. Orang Islam terutama membantu dari sudut insurans, pampasan. Dibagi pampasan kalau siapa yang mengalami kemalangan, aksiden, kematian dan sebagainya. Wallahu alam. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi beberapa maklumat berkaitan dengan takaful. Wallahu alam. Pukul 7 kan? 7.10 dah. Jadi insyaAllah nanti kita akan sambung lagi bahagian ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.